Yang Amat Berhormat Tan Bun juga telah mengumumkan 40 juta untuk menganjurkan sukan dalam KSP IMK ke-12. Ingin saya katakan di sini, jumlah 40 juta ini jauh tidak cukup jika Malaysia ingin membangunkan sukan supaya menjadi sebuah negara sukan yang hebat ataupun a great nation of sports. Saya bagi contoh, walaupun badminton merupakan bola negara Malaysia yang telah mendapat banyak pingat dan juara di peringkat antarabangsa, tetapi hakikatnya sehingga hari ini Malaysia belum lagi memenangi juara dunia bagi perseorangan lelaki. Padahal negara jiran kita seperti Singapura dan Thailand pada suatu ketika masa dahulu dilihat lebih lemah daripada Malaysia, telah pun memenangi juara dunia badminton bagi perseorangan lelaki. Loh Kian Yew yang dulunya dari Pulau Pinang, sekarang mewakili negara Singapura, telah memenangi juara dunia pada tahun 2021. Dan baru-baru ini, Kun Lawut dari Thailand juga memenangi juara dunia perseorangan lelaki. Saya berharap kerajaan akan menambah lebih banyak peruntukan untuk mencungkil bakat dan untuk meningkatkan tahap pemain-pemain kita supaya mendapat lebih banyak juara-juara di sukan antarabangsa. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini industri sukan juga dikejutkan dengan pengumuman daripada OIC ataupun Olympic Council of Malaysia, Olympic International Council untuk mengetatkan syarat baru untuk menghantar skuad ke Asian Games 2023 Hangzhou. Berdasarkan syarat baru ini, skuad Malaysia akan dikurangkan sehingga separuh berbanding dengan kontingen pada Asia Games 2018 Indonesia. Berdasarkan syarat baru OIC, hanya sukan yang mendapat top 4 ataupun keempat pertama, layak mendapat bahagian dengan kategori A ataupun fully funded, iaitu semua perbelanjaan akan ditampung sepenuhnya. Manakala sukan yang mendapat top 8 hanya layak dengan kategori B, iaitu self-funded. Dengan syarat yang baru ini, banyak atlet yang cemerlang telah dinafikan peluang untuk mengambil bahagian dalam acara sukan antarabangsa di tahap yang tinggi ini. Ini termasuk acara pingpong yang telah mendapat keputusan cemerlang dalam sukan Commonwealth tahun ini dengan meraih 2 pingat perak. Atlet-atlet pingpong telah dinafikan peluang untuk mengambil bahagian dalam Asia Games kerana mereka bukan merupakan sukan yang top 8. Walaupun Table Tennis Association of Malaysia mampu atau mahu mengeluarkan duit untuk perbelanjaan untuk mengambil tempat dalam sukan Asia Games, mereka tidak diberi peluang kerana mereka tak layak dalam kategori A walaupun kategori B. Kita harus faham bahawa hayat atlet ini pendek, tak lebih daripada 10 tahun. Dan Asia Games hanya dianjurkan setiap sekali 4 tahun. Jika mereka dinafikan peluang kali ini, kemungkinan pada masa akan datang, ia sukar untuk mereka melayakkan kepada Asia Games lagi. Dan Asia Games untuk acara pingpong ini merupakan tahap yang paling tinggi kerana kesemua negara-negara yang kuat dari segi pingpong adalah di dalam Asia. Seperti Jepun, China, Korea, semua di Asia. Jadi, jika kita nafikan mereka peluang kali ini, mereka mungkin tidak ada peluang kedua lagi. Jadi saya harap KBS, Kementerian Belia dan Sukan, boleh campur tangan dalam hal ini dan mengarahkan OIC supaya melonggarkan syarat untuk mengambil bahagian dalam Asia Games. Saya tak tahu sama ada kita masih ada masa atau tidak untuk menukarkan syarat ini, tapi kalau kali ini kita tak mampu untuk menghantar skuad pingpong ke Asia Games, saya harap pada masa akan datang kita boleh melonggarkan syarat. Kerana Asia Games ini merupakan sukan antarabangsa. Jika atlet-atlet ini kita dinafikan untuk bertanding pada tahap yang sebegitu tinggi, bagaimanakah kita boleh tingkatkan tahap atau mutu sukan negara kita? Saya sarankan supaya kerajaan boleh melaburkan peruntukan yang lebih tinggi, bukan sahaja untuk mencukui bakat-bakat daripada grassroots secara dari muda, meningkatkan infrastruktur sukan dan juga untuk menggaji jurulatih luar negara untuk meningkatkan tahap sukan di negara kita. Sekian sahaja perbahasan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.